Tuan-tuan dan puan, apa yang merosakkan salat? Apa yang merosakkan salat? Yang pertama, tuan-tuan, wuduk tak betul. Cuba tuan-tuan tengok. Tak percaya, tuan-tuan, hari Jumaat, tuan-tuan datang awal sikit. Tengok, pergi dekat tempat orang ambil wuduk, tengok. Berapa orang? Bawa seorang ustaz dengan kita, hanya perhatikan saja. Orang ini sah tak wuduknya? Orang ini sah tak wuduk? Daripada zahirnya, sah tak wuduk dia. Tuan-tuan tengok kalau dia basuh muka saja, tuan-tuan. Di mana peta muka, di mana paras muka yang mesti kena air wuduk di mana. Itu yang namanya, tuan-tuan, anggota wuduk. Di mana anggota wuduk? Itu pun, tuan-tuan, orang yang tua pun tak apa nak faham. Yang orang dewasa pun tak faham. Budak-budak lama lagi sekolah, lagi biasanya tak faham. Itu merosakkan salat. Kalau wuduk tidak sah, maka salat pun tidak sah. Nombor dua, tuan-tuan, rukun sembahyang ni ada 3 rukun, basicnya. Iaitu namanya rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Rukun qalbi ini di dalam hati, niat di dalam hati dan berbagai-bagai lagi, tuan-tuan dan puan, yang berkaitan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat dilihat, itu semuanya dinamakan rukun qalbi, rukun dalam hati. Nombor 2, tuan-tuan, ialah rukun qauli, rukun yang disebut. Kalau misalnya Fatihah tak betul dibaca, misal Alhamdulillahirabbil alamin, tuan-tuan, tak sah salat. Tak sah, tuan-tuan. Kecuali kalau misalnya dia tidak boleh sebut, dia belajar. Tak boleh sebut, dia belajar. Tak boleh sebut, dia belajar. Tak boleh sebut, dia belajar. Itu adalah perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diterima atau tidak diterima salatnya. Maknanya ada kesungguhan, striving to make bacaan Fatihahnya something which is legible, which is acceptable to Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, apa ini? Itu Fatihah. Belum lagi, tuan-tuan, apa lagi yang rukun dalam sembahyang? Rukun dalam sembahyang misalnya, tuan-tuan, membacakan tahiyat akhir. Allah, tahiyat akhirnya bertabur, tuan-tuan, bertabur. Sampai umur yang tua-tua pun tak boleh baca dengan tepat. Makhrajnya yang tepat, tajwidnya yang tepat, cara yang tepat, di mana nak berhenti, di mana nak mula. Tuan-tuan dan puan, ini satu perkara yang mencacatkan sembahyang, yang boleh membatalkan sembahyang. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, tentang hal mengenai sembahyang ni, tuan-tuan dan puan, yang ketiga ialah tumakninah. Tuan-tuan tengok, baru-baru ni isteri saya dalam kita singgah di satu R&R, tuan-tuan, tempat kita berehat, Ada orang perempuan, dia kata ada 3 orang perempuan, ada seorang. Sembahyang tak ikut imam lah. Mereka, orang perempuan pun tak beri imam. Seorang, tuan-tuan, betul-betul, tuan-tuan. Tak ada langsung tumakninah. Tumakninah berhenti sebentar, sekadar menyebut Subhanallah. Barulah kita ubahkan rukun kita, ubahkan pergerakan kita. Ni tak ada langsung, tuan-tuan. Tumakninah ni syarat sah rukun kepada sembahyang. Kalau tumakninah tak ada, maka tidak adalah. Dan tumakninah dan tertib. Kalau tertib tidak ada, maka tidak sahlah sembahyang itu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, 3 perkara yang saya dah sebut. Apa yang nak dibuat, tuan-tuan? Mari kita tengok semula. Tengok buku semula. Tengok buku Fardu Ain semula. Tengok buku tentang solat semula. Berjumpa dengan imam di kampung kita. Imam di taman kita. Bilal di taman kita. Jumpa ustaz-ustaz yang ada di sebelah rumah kita dan sebagainya. Mentelaah dengan anak-anak. Mentelaah dengan isteri-isteri. Supaya sembahyang kita tidak cuma-cuma, tuan-tuan. Sembahyang, tuan-tuan, sembahyang yang cuma-cuma nampak macam sembahyang, tetapi sebenarnya mereka tidak rukuk dan sujud menyembah Allah. Tidak dikira ibadah itu sebagai salat kalau tidak dilakukan salat macam Nabi Muhammad melakukan salat. Nabi kata, sembahyanglah mengikut cara macam mana aku bersembahyang. Jadi cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan. Doa kita semua. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu. Ya Allah, berikanlah kami amalan. Ya Allah, berikanlah terangkan dalam hati kami untuk sembahyang kami diterima, untuk rukun-rukunnya diterima, untuk fardu-fardunya diterima, supaya kami tidak menyatakan sembahyang hanya tunggang-tunggik saja, macam sembahyang, macam seolah-olah sembahyang, tetapi sebenarnya tidak sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup setakat itu, tuan-tuan. Saya doakan mudah-mudahan seluruhnya, tuan-tuan, sembahyang saya, sembahyang tuan-tuan, sembahyang puan-puan menjadi sembahyang yang menjadi merintis jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, tuan-tuan, besok di kubur, soalan yang pertama ditanya ialah tentang salat, tentang ibadah, tentang salat. Kalau salat itu lulus, maka lulus yang lainnya. Kalau salat itu gagal, maka gagallah yang lainnya. Jadi untuk mengelakkan kegagalan, perfectkan sembahyang kita, tuan-tuan dan puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.